Jadi selalunya yang saya jumpa, termasuk komen budak perempuan yang cerita tentang santan, ini kita panggil masalah kognitif. Kita hanya ambil faham je, benda yang selapis kita nampak. Berarti kata dia, tak perlulah bekerja kuat dalam sebuah syarikat kerana kita akan diperah seperti santan kelapa. Kemudian saya jawab kat dia, saya adalah kelapa yang diperah selama saya bekerja. Dia jawab balik, saya tak akan diperah oleh dunia, oleh akhirat. Berarti nampak, lari balik senang je. Nak elak daripada bertanggungjawab terhadap statement dia yang awal tu, dia bagi tahu bahawa dia ni bukan diperah oleh dunia, oleh akhirat. Saya nak cerita pada tuan-tuan, ketika Saladin memimpin perang Hittin, ini kita balik pada sejarah agama senang. Orang agama ni kita ajar dia tentang agama. Dan kita tengok balik dalam perang Konstantinopel pada abad yang ke-15. Pada waktu tu tuan-tuan, kalaulah Saladin tak memerah, dan juga kalaulah Muhammad Al-Fatih, Saladin ambil Baitul Maqdis 88 tahun di tangan orang Kristian. Okey, Muhammad Al-Fatih satu-satunya yang Islam tak boleh ambil adalah Konstantinopel. Kalau tak dapat Konstantinopel, Islam tak akan boleh pergi ke Eropah. Itu halangan dia. Tempoh adalah 250 tahun di antara tempoh adalah hampir 300 tahun di antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Nanti saya cerita lagi Muhammad Al-Fatih sampai Kosovo sebab kognitif ni belajar. Sebab itu kita membaca sejarah tuan-tuan. Sebab sejarah melatih kita memahami kognitif. Dalam sejarah ada fakta, dia melatih kita proses. Dalam sejarah ada keputusan. Orang menang perang, orang kalah perang, Islam berkembang, pemimpin ni hebat, sifat pemimpin ni hebat. Kenapa? Ada rumus. Sebab itu sejarah ni satu kelengkapan untuk dibaca. Sebab itu saya berminat menjual autobiografi sejarah. Macam ni Cuba kita ambil logik. Salahuddin ni dalam konflik waktu tu kita nak kata dia siapa? Kalau jumpa perempuan jual santan ni saya tak tahulah apa masalah dia. Saladin dalam perang perang Hittin, dia kepung. Dan Saladin sangat bimbang. Dalam proses pengepungan tu timbul kecuaian kerana lepas menang dalam perang Hittin, kita ada 4 bulan lebih kepung Baitul Maqdis. Yang Saladin bagi tahu kata kita ada 2 pilihan, sama ada kita menyerang tapi kita akan mengalami banyak kematian kerana mereka berada dalam bangunan kota, kita berada datang daripada dataran lapang. Kepung. Masa kepung tu tuan-tuan, umat Islam disuruh berjaga-jaga dan Saladin pergi dengar pada setiap kemah pada waktu malam. Berarti Saladin nak ambil yang kualiti je. Barang siapa yang tak bangun solat malam, Saladin akan pecat. Kamu kena balik. Berarti kamu tak bersedia untuk berperang kerana kebergantungan kamu kepada kekuatan kita mengepung ni lebih kuat kamu bergantung pada Allah. Ni saya nak cerita dekat yang penjual santan ni. Saladin berpegang kepada kedua-duanya. Proses kepung yang panjang, kalau dia serang, Baitul Maqdis akan dibakar. Orang-orang Kristian kata kalau datang kami bakar Baitul Maqdis termasuk Haram Al-Syarif, termasuk Aqsa Syarif. Saladin tak mahu sebab masjid yang telah dibina oleh Saidina Umar dan diperbaiki oleh pemimpin-pemimpin selepas tu, termasuk Raja Malik bin Marwan. Saladin kata ini risiko. Maksudnya kalau tentera Islam naik saja ke kota lama, mereka akan bakar. Bukan saja memusnahkan gereja mereka, Holy Sepulchre, bukan saja memusnahkan sinagog orang Yahudi, tapi paling teruk adalah memusnahkan tapak yang Saladin nak, iaitu Masjid Al-Aqsa. Maka Saladin berjalan setiap malam untuk memastikan pula jumlah tentera yang tinggal dengan dia dalam proses kepungan bukanlah orang-orang yang lalai. Jadi bila dia pergi saja 3 pagi, 4 pagi, dia tidak mendengar orang tu bangun bersolat malam dan berdoa, dia suruh balik. Berarti kita nak letak Saladin ni di mana? Saladin ni tempat kita lah. Berarti kita sekarang ni bekerja, sambil itu kita bertauhid kepada Allah. Berarti kita ni orang jaga semayang, kita ni orang jaga puasa, jaga ibadat, zakat, semua bayar. Tapi berarti kita kena berusaha. Sebab tu Saladin menang perang tu dalam keadaan yang sangat perlahan. Kerana dia tak mahu menang perang, tapi sumber yang dia nak, iaitu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, tergadai. Jadi dalam agama ni tuan-tuan, jihad dalam agama pun ada orang bersantan. Dia jadi kelapa, dia diperah. Tapi santannya tu memberi nikmat kepada agama. Hingga kita belajar tentang perang, kita belajar tentang perluasan agama, kita belajar tentang syiar. Bila kita bekerja je tuan-tuan, kita belajar sejarah Islam, tapi sampai bab kita nak kena berkorban, kita menolak. Mula kita kata benda ni tak betul ni dari segi ibadah ni, tak betul ni.